10 pekerjaan dengan gaji tertinggi yang anda dapat tanpa memiliki segulung ijazah. Hai kawan, ingat bagaimana Eugene ingin mengubah kariernya ke industri perbankan dan dia fikir dia tidak mempunyai peluang untuk melakukannya. Satu perkara ialah Eugene mempunyai ijazah. Tetapi, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mempunyai ijazah? Adakah tiada harapan? Tidak sama sekali. Anda masih mempunyai banyak lagi peluang. Kami memutuskan untuk membuat video pekerjaan yang masih boleh memberi anda bayaran walaupun anda tidak mempunyai ijazah college atau universiti. Di dunia sekarang ini, terdapat banyak tekanan terutama dari ibu bapa Asia untuk mendapatkan pendidikan tertinggi untuk berjaya dan pekerjaan utama yang sedang diperhatikan ialah doktor, akauntan, peguam dan lain-lain. Tidak semua orang mampu menampung pembelajaran. Jadi, apa mereka mampu buat dengan keadaan itu? Senarai ini didasarkan pada apa yang kami percaya orang itu mampu lakukan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dan memperoleh cukup pendapatan untuk memberi makan kepada keluarganya tanpa pendidikan tradisional. Sekiranya anda mempunyai pekerjaan lain yang boleh anda tambahkan ke dalam senarai, sila beri komen di bawah. Mari mulakan. 1. Komputer programmer. Jom kita bincangkan pekerjaan yang sering difikirkan tetapi tidak ramai yang tahu. Apa ni? Programmer komputer membuat, menulis dan menguji kod yang membolehkan program dan aplikasi komputer berfungsi. Biasanya, mereka perlu tahu pelbagai bahasa komputer termasuk Java dan C++. Mereka mungkin bekerja untuk syarikat reka bentuk sistem komputer atau mereka boleh bekerja untuk penerbit perisian atau syarikat kewangan dan lain-lain. Kerana kerjaya ini dilakukan di komputer, banyak programmer telekomunikasi yang mempunyai masa fleksibel. Walaupun banyak programmer komputer mempunyai ijazah sarjana muda, ada juga yang memerlukan ijazah bersekutu atau pengalaman luas dalam membuat kod. Programmer juga boleh disahkan dalam bahasa programming tertentu. Jadi, sijil ini juga dapat membantu calon untuk mendapat kerja dengan lebih mudah. Pilihan lain adalah mendapatkan kemahiran yang anda perlu dengan menghadiri bootcamp yang sering ditawarkan hari ini. Pekerjaan tersebut boleh berbeza-beza dari pekerjaan sepenuh masa yang bekerja secara fizikal untuk syarikat hingga freelancing dalam talian untuk pelbagai projek kecil serta bootcamp dan permulaan. Yang pasti, ini adalah senarai teratas kami kerana beberapa sebab. Anda boleh belajar kemahiran ini tanpa pendidikan awal. Terdapat permintaan yang terus meningkat untuknya dalam industri apapun. Walaupun anda tidak dapat pekerjaan di tempat anda selalu boleh mendapatkan freelancing yang membolehkan anda memperoleh pendapatan merentasi sempadan. Wow! Dan saya juga tidak perlu mempunyai ijazah untuk melakukan ini. Tidak, anda tidak perlu mempunyai ijazah komputer secara khusus kerana beberapa syarikat akan melihat pengalaman anda dan perakuan berkaitan industri yang membawa kami ke dua kedudukan seterusnya, penganalisis keselamatan maklumat dan pakar keselamatan komputer. 2.
Penganalisis keselamatan komputer. Apa itu pakar keselamatan komputer? Penganalisis keselamatan komputer juga dikenali sebagai penganalisis keselamatan maklumat, membantu melindungi rangkaian dan sistem komputer organisasi. Sebilangan majikan mahukan penganalisis dengan ijazah sarjana muda dalam bidang sains komputer atau bidang yang berkaitan. Dan kadang-kadang mereka juga mahukan calon dengan ijazah sarjana dalam sistem maklumat. Walau bagaimanapun, sebilangan syarikat menekankan kemahiran dalam sains komputer, pengaturcaraan dan keselamatan IT pada tahap tertentu. Pekerjaan ini mengalami kadar pertumbuhan yang jauh lebih pantas daripada purata pekerjaan lain. Ini kerana pertumbuhan komputer sangat cepat meningkat. Begitu juga dengan keperluan keselamatan syarikat. Oleh kerana ia adalah kedudukan pakar dan memerlukan pengetahuan dan pengalaman khusus, anda boleh mempertaruhkan wang anda bahawa pekerjaan itu akan dan dapat dijamin serta membayar cukup tinggi untuk memastikan anda dan keluarga anda terjamin. Untuk memahami dan meringkaskannya, ini adalah orang yang akan membantu melindungi komputer daripada pengodaman. Ya, itu adalah sebahagian daripada tugas mereka untuk menghentikan sebarang perisian hasad yang berlaku termasuk penggodaman. 3. Pakar keselamatan komputer. Satu lagi pekerjaan keselamatan komputer. Pakar keselamatan komputer, mereka memberikan bantuan kepada orang dan syarikat dengan peralatan dan perisian komputer mereka. Mereka mungkin membantu pekerja IT dalam organisasi atau membantu pengguna bukan IT dengan masalah komputer mereka. Mereka menolong orang secara peribadi melalui telefon atau dalam talian. Pakar sokongan komputer umumnya tidak memerlukan ijazah perguruan. Sebaliknya, mereka memerlukan pengetahuan komputer serta kemahiran komunikasi dan orang. Selalunya, mereka perlu mengikuti beberapa kursus komputer atau IT atau mempunyai ijazah bersekutu. Beberapa syarikat memerlukan pakar sokongan komputer. Mereka menjalani program pensijilan. Pekerjaan ini mengalami kadar pertumbuhan yang lebih pantas daripada purata. Sama seperti penganalisis keselamatan komputer, pekerjaan ini juga akan mendapat permintaan yang semakin meningkat. Bagaimana ini berbeza dengan kedudukan penganalisis? Mereka bekerjasama dan posisi junior biasanya bermula dari penganalisis dan beralih menjadi pakar, dan ini akan bermaksud beberapa kajian tambahan mengenai bagaimana keselamatan berfungsi. Pengurus pangkalan data, Database Manager. Apa itu? Pengurus pangkalan data, juga dikenali sebagai pentadbir pangkalan data, adalah seorang yang menyimpan dan mengatur data menggunakan perisian khusus. Dia memastikan bahawa data selamat dan tersedia untuk orang yang memerlukan akses ke data tersebut. Pengurus pangkalan data
boleh bekerja di hampir mana-mana industri, tetapi mereka biasanya bekerja untuk syarikat dalam reka bentuk dan sokongan sistem komputer. Walaupun beberapa pekerjaan pengurusan pangkalan data memerlukan ijazah sarjana atau sarjana dalam sistem maklumat pengurusan, sebilangan pengusaha telah mencari pengurus pangkalan data yang hanya mempunyai pengetahuan yang kuat tentang bahasa pangkalan data seperti bahasa permintaan berstruktur SQL. Saya yakin anda perlu mencari orang yang teratur untuk menyukai pekerjaan seperti ini. Semua kedudukan yang berkaitan dengan komputer memerlukan anda teratur dengan baik, dan mungkin ini adalah salah satu sebab mengapa orang tersebut tidak mahu meneruskan kerjayanya di dalamnya. Bayangkan orang yang tidak teratur menjalankan komputer. Apa yang mungkin berlaku? Berpotensi kita tidak akan memiliki komputer sama sekali. Jadi, untuk memastikannya tersusun dengan betul, ada dua sisi kawalan, pentadbir dan penyampaian perkhidmatan yang akan kita lihat selanjutnya. Kelima, pentadbir sistem rangkaian dan komputer. Pentadbir sistem rangkaian dan komputer memasang dan mengendalikan sistem komputer untuk syarikat. Kerana hampir setiap industri mempunyai sistem rangkaian dan komputer, pentadbir ini bekerja di setiap bidang, dari IT hingga kewangan hingga pendidikan. Walaupun beberapa pekerjaan pentadbir sistem komputer dan rangkaian memerlukan ijazah sarjana muda, semakin banyak peluang pekerjaan hanya memerlukan sijil pasca sekunder dan kemahiran komputer yang kuat. Jadi, adakah ini bermaksud ada orang yang dapat kerja ini? Berpotensi untuk mendapatkan pekerjaan apapun bergantung pada minat orang itu dan apa yang ingin mereka capai pada masa akan datang. Seterusnya, jom kita lihat. Keenam, penganalisis penyampaian perkhidmatan. Penganalisis penyampaian perkhidmatan memastikan pelanggan mendapat perkhidmatan berkualiti tinggi. Dia menganalisis bagaimana perkhidmatan disampaikan dan bagaimana mereka dapat ditingkatkan. Dia biasanya menggunakan perisian untuk mengesan kualiti dan kecekapan pengalaman pengguna. Walaupun keperluan pekerjaan penganalisis penyampaian perkhidmatan berbeza mengikut industri, penganalisis umumnya memerlukan kemahiran komputer yang kuat. Pekerjaan penganalisis penyampaian perkhidmatan memerlukan pengalaman, umumnya sekurang-kurangnya 3 tahun dalam industri, serta pengalaman mengenai perisian penyampaian perkhidmatan yang digunakan syarikat. Ini kadang-kadang dapat dipelajari semasa bekerja. Walau bagaimanapun, pekerjaan itu secara amnya tidak memerlukan ijazah 4 tahun. Terima kasih kerana telah menerangkan tentang rakan pekerjaan yang berkaitan dengan komputer. Ini membuka mata saya. Saya tidak pernah tahu saya dapat memperoleh mereka tanpa ijazah kuliah. Beritahu saya tentang pekerjaan anda. Saya yakin anda tidak pernah memikirkannya. Contohnya, ketujuh, tool and die maker, alat tekan. Apa itu?
Tool and die maker adalah sejenis mesin yang mengatur dan mengendalikan pelbagai alat yang dikendalikan secara mekanikal dan mesin yang digunakan untuk menghasilkan alat yang diperlukan untuk proses pembuatan. Pekerja ini dapat belajar melalui program apprentice, sekolah vocational, college technical atau melalui latihan di tempat kerja. Sekiranya pekerjaan itu melibatkan mesin yang dikendalikan komputer, pembuat tool and die mungkin memerlukan lebih banyak kerja kursus atau pengalaman IT. Kedudukan tool and die maker adalah antara kedudukan pekerja perkilangan dengan gaji yang lebih tinggi. Tetapi saya selalu berfikir bahawa robot pada masa ini telah mengambil alih pekerjaan tersebut. Nah, itu adalah salah anggapan umum. Misalnya, jika anda melihat Korea, salah satu negara yang paling maju teknologi di planet ini dengan beberapa kilang canggih, bolehkah anda teka telefon masing dipasang oleh manusia? Juru teknik farmasi. Sekarang, tunggu sebentar. Jika dalam bidang kesihatan manusia, anda mesti mempunyai ijazah universiti untuk ini. Anda keliru. Juru teknik farmasi dengan ahli farmasi yang sebenarnya. Juru teknik farmasi membantu ahli farmasi memberikan ubat kepada pelanggan dan atau profesional kesihatan. Sebilangan besar mereka bekerja di farmasi dan kedai ubat, tetapi yang lain bekerja di hospital atau amalan swasta. Kerana kebanyakan juru teknik farmasi belajar melalui latihan di tempat kerja, ijazah 4 tahun umumnya tidak diperlukan. Banyak sekolah vocational atau teknikal menawarkan program dalam teknologi farmasi. Beberapa di antaranya memberi pelajar sijil selepas 1 tahun atau kurang. Menarik. Semestinya luar biasa dalam latihan pekerjaan. Saya tidak akan menyangka mereka tidak memiliki ijazah universiti. 9. Penyelia barisan pertama. Pegawai pembetulan. Pegawai pembetulan? Saya tiba-tiba berfikir tentang siri TV Prison Break. Orang-orang itu berperangai buruk. Tapi, baik atau tidak bergantung pada kepribadian masing. Lagipun, ianya siri TV. Anda tidak akan mengharapkan mereka digambarkan dengan baik sekiranya mereka harus melawan watak utamanya. Betul. Tetapi pada hakikatnya, jika anda selalu berminat dengan penguatkuasaan undang-undang, tetapi atas sebab apa pun tidak mengikuti akademi polis, apa yang anda boleh lakukan? Kedudukan penyelia di institusi pembetulan mungkin sesuai untuk anda. Anda akan bekerja dengan pegawai lain dan majikan penjara. Broker hartanah. Tidak mungkin orang yang memberi nasihat mengenai keputusan mengubah hidup tidak memerlukan ijazah. Tidak. Sekiranya anda menyukai orang dan melihat hartanah penjualan dan sewa di kawasan anda dan mempunyai pendekatan berorientasikan terperinci, teratur, membuat urus niaga hartanah seperti membeli,
menjual, menyewa dan mengatur pinjaman. Mungkin untuk anda. Wow, senarai anda sangat mengejutkan dan ini telah membuka mata saya. Saya rasa kami berdua belajar sesuatu yang baru hari ini. Sudah tentu, mari kita ringkaskan keputusan utama kita. 1. Anda tidak perlu memerlukan ijazah 4 tahun untuk memohon pekerjaan bergaji tinggi. Pekerjaan berkola baru adalah pekerjaan yang memerlukan kemahiran keras tertentu, tetapi tidak semestinya ijazah sarjana muda. Pekerjaan kola baru adalah rujukan utama untuk sebarang pekerjaan yang berkaitan dengan komputer. 2. Banyak pekerjaan kola baru memerlukan latihan dan pendidikan. Bergantung pada peranannya, anda mungkin perlu melabur dalam ijazah atau sijil bersekutu. Contohnya, Microsoft Professionals diberikan oleh Pusat Pendidikan Microsoft. 3. Kadar bayaran dan pertumbuhan bervariasi. Teliti pekerjaan sebelum melakukan. Beberapa pekerjaan kola baru menawarkan gaji yang lebih tinggi dan pandangan pekerjaan yang lebih baik daripada yang lain. 4. Akhir sekali, jangan sekali-kali membiarkan anda menghalang Elon Musk yang merupakan CEO Tesla dan SpaceX pernah tweet bahawa dia juga tidak peduli jika anda lulus sekolah menengah.